Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 417. 417 hukum bersetubuh ketika isteri sedang haid. Adakah kes yang seumpama ini? Manusia ini mana-mana yang Allah larang tu yang dia suka. Dia suka. Satu perkara. Yang kedua, benda-benda yang dilarang di dunia ini tidak dilarang di akhirat. Tidak dilarang. Adalah benda-benda yang dihalalkan. Patutnya dalam masjid kita tak cakap macam tu. Tapi nanti pula orang kata menyembunyikan kebenaran. Dalam sebuah kitab, saya tak sebutlah kitabnya. Boleh sebut, tapi tak mahu sebut. Kalau sebut pun kitab tu kitab Arab. Biasanya orang tak mahu baca kitab Arab. Pada hari akhirat dihalalkan semua sekali perhubungan, semua jenis dihalalkan. Jadi antaranya ungkapan tuk guru dululah, guru. Mereka membuat pertunjukan persetubuhan. Mereka adakan di tepi laut, tahta ala syati'il bihar, di tepi laut. Salah satu. Wa tahta zilalil asjar wa ala mar'al himar. Maknanya apa? Maknanya petunjuk pada hari akhirat ini dalam syurga. Ini dalam syurga nak cakapnya. Nasnya mana-mana yang diharam di dunia ini, jika manusia mahu, tunggu di akhirat. Tapi biar boleh masuk syurga dulu, ada tiket. Tapi tak ada tiket boleh jadi penonton. Tak boleh juga penonton pun tak boleh, sebab dia pertunjukkan ni dalam syurga. Dalam syurga permainan ini di tepi pantai, tahta syati'il bihar, di pantai laut, tepi laut. Wa tahta zilalil asjar, di bawah pokok, di bawah pokok. Wa ala mar'al himar, ditonton oleh himar. Himar tonton, penontonnya. Sebabnya manusia yang Muslim, dia pun buat macam tu. Dia pun macam tu juga. Siapa dia nak pun pergilah, tak ada apa duk peduli. Yang duk peduli ni kalau tak pakai, tak tutup aurat, orang peduli. Ini menyalahi hukum. Menyalahi hukum. Berjalan pagi-pagi jual daging. Jual daging haram. Haram. Orang perempuan lah, orang lelaki-lelaki ni dia ada juga jual kepala lutut je. Kalau kepala lutut tu molek, kepala lutut tak molek nak jual apa? Ya. Jadi itu bagi orang yang ahli syurga. Ahli syurga ni dulu dia kena bertodong, tutup mata, tak boleh tengok orang perempuan, nak bersetubuh dalam rumah malam-malam. Jadi semuanya ini tersembunyi. Hari akhirat benda-benda yang tersembunyi itu tidak tersembunyi lagi. Harus. Tapi tunggulah dulu. Tunggu dulu biar boleh betul-betul boleh masuk syurga. Duduk dalam syurga, puas-puas main. Itulah dia permainan. Golf tak ada orang tak main dalam syurga dah. Golf. Dia main hak mana dulunya tak boleh main dalam dunia. Kan seronok dalam syurga? Seronok dah kalau macam tu. Baik.
Jadi di sini hukum bersetubuh ketika isteri sedang haid. Haram pada ketika ini. Tapi di dunia, di akhirat tak haram lagi. Tinggal laginya tak ada dah benda-benda kotor ini. Haid tu tak ada. Orang wanita yang masuk syurga umurnya dalam 20-an. Tidaklah umur dah 70 dalam syurga apa. Seorang sahabat Nabi perempuan. Nabi dalam ceramahnya menyatakan salah satu daripada nikmat dalam syurga ini, dia kata orang di dalam syurga orang tua tak ada orang tua dalam syurga. Menangislah seorang tua itu, perempuan tua menangis dia. Pasal apa katanya bila ada umur tua ni tak boleh masuk syurga? Nabi kata bukan macam ni masuk syurga ni, macam budak-budak sekolah rendah tu. Sekolah menengah. Berapa umurnya? 20-an. Barulah senyum orang perempuan tua tu. Senyum jadi molek sikitlah. Walaupun tua, jarang kita tengok orang yang umurnya 20-an, perempuan 20-an, yang dia bila disebut dia juga boleh masuk syurga, yang dulunya meleleh air mata, yang air mata tu pun cantik lah, pasalnya duduk pada orang muda, budak-budak. Tapi kalau air mata tu duduk pada orang tua, dia satu perkara yang luar biasa. Ini dalam kitab-kitab ada menyebut, dan dengan nasnya disebutkan. Nas yang disebutnya tidak ada perkara yang diharamkan dalam syurga. Nak minum arak, nak apa dia benda yang senarai kan. Macam kita duduk dalam hotel hotel berapa bintang, banyak bintang tu, dia hantar senarai makanan. Semuanya barang-barang yang tak boleh makan di dalam dunia boleh makan dalam syurga. Termasuklah apa yang saya sebutkan tadi. Antara hukum yang dibina atas dasar ringan dan tidak membebankan, berbanding dengan syariat dalam kitab Taurat, ialah tentang cara berinteraksi dengan isteri. Interaksi dengan isteri pada waktu haid. Kaum Yahudi menyisihkan isteri, menjauhkan isteri mereka sepenuhnya dalam tempoh itu, tempoh haid. Ini Yahudi bila masuk wanitanya datang darah bulanan ikut jadual dia, suami dia lari ataupun dia suruh isteri dia pergi lari. Keluar daripada rumah ni pergi satu tempat. Dalam jahiliah dahulu pun begitu. Bila isteri dia datang haid, disuruhnya pergi ke padang pasir. Pergi duduk di padang pasir. Selesai yang tu baru balik ke rumah. Ini hukum siapa? Hukum dalam syariat jahiliah. Seolah-olahnya wanita ini telah melakukan dosa apabila mereka ini haid. Seolah-olahnya haid ini ciptaan mereka, ciptaan orang perempuan, bukan ciptaan Allah. Sebab itulah datang ayat Quran menyebutkan wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah daripada wanita isteri fil mahidi dalam tempoh haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan sama sekali kamu dekati mereka hinggalah mereka itu suci. Sebab suci bolehlah masuk dekat, kalau tidak jauhkan diri daripada mereka, kerana bimbang nanti akan berlaku perkara-perkara yang tidak harus dilakukan. Begitulah. Ini zaman jahiliah dulu macam-macam perkara yang pelik-pelik. Sebab itulah bila Islam datang, Al-Quran merupakan buku akhlak. Tidak ada akhlak bagi mereka yang mencabuli Al-Quranul Karim. Dia berlaku bukan kerana mahukan akhlak, tapi
mengharamkan perkara yang bertentangan dengan fitrah manusia, dilarang dalam Islam. Itulah perkara yang mereka tidak suka. Mereka dilarang tinggal bersama di bawah satu bumbung, seperti yang disebutkan dalam asbabun nuzul, dalam sebab nuzul ayat. Baru saya ingat pun. Ini dalam kitab asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni sebab-sebab yang menyatakan ayat itu diturunkan kerana membezakan perkara yang haram di dunia ini, di akhirat, di dalam surga khususnya tidak dilarang. Jadi dalam kitab Asbabun Nuzul ada menyebutkan, kitab Asbabun Nuzul ini satu buku yang dia tidak kira sangat hadis sahih tak sahih. Boleh jadi hadis itu tidak sahih tapi peringkat sahih, peringkat hadis juga. Kita perlu faham bahawa hadis ini bukan semestinya hadis itu sahih. Ada hadis yang tidak sahih di bawah taraf dia. Di bawah. Dia banyak kelas hadis ini, semuanya hadis. Yang tidak hadis itu maudhu'. Maudhu' itu tidak hadis tapi dhaif hadis juga. Tinggal laginya dia tidak boleh membawa hukum yang tegas. Tak boleh. Banyak hadis-hadis dhaif yang diamalkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu. Tapi hadis juga diamalkan oleh, misalnya at-talaqu ya fa inna at-talaqa yahtazzu 'arsyur rahman. At-talaqu, talak itu haram, bukan haram dan tidak. Maknanya begitu, lebih kurang begitulah. Saya pun lafaz tu tidak berapa tegas, tak apa ingat. Ini penyakit saya yang baru, penyakit lama-lama dah tak ada. Saya tidak berapa ingatan kuat juga dulu. Tapi bila sampai sekarang ni saya pergi test di uji di PPUM kata berapa lulus lah juga. Pasal dia suruh tu benda yang tak lulusnya, saya rasanya waktu saya sihat dulu pun tak dulu. 4 capur 5, capur 7, capur 10, capur 20, capur 22 misalnya. Boleh ingat macam tu? Jawab. Tak boleh, saya tak boleh jawab. Dia kata ini satu kelemahan lah. Patutnya lain lagi, dia bagi perkataan. Kucing, lembu, biri-biri, angsa, ayam. Lepas daripada saya soal ni, dia kata cuba jawab balik biar sama dengan yang dibayangkan soalan tu. Saya ingatnya saya zaman muda dulu pun tak boleh sebut. Patutnya dia sebut sekali, 2 kali, kemudian disuruh saya sebut pula selepas daripada beberapa soalan lain yang saya lulus. Mana boleh nak jawab macam tu. Jadi itulah dia. Sekarang ni pun banyak perkataan-perkataan yang saya ingat dahulu tapi sekarang ni tak ingat. Bukan lepas lagi lah, sedang sakit sekarang ni sebenarnya. Dan sakit sekarang ni lupa. Waktu tak lupa dulu saya boleh baca Zilalil Asjal, ala Syati'il Bihar, ala Mar'al Himar. Boleh dulu. Ala Mar'al Himar tu saya tambah dulu, belajar dulu. Bila kawan disebut ala Syati'il Bihar, tahta Zilalil Asjar. Kan itu dia punya perkataan, itu satu saja. Akhirnya ra belakang, ra Syati'il Bihar tahta Zilalil Asjar. Lepas tu apa benda satu lagi, saya tambah sendiri, saya kata ala Mar'al Himar, di hadapan penglihatan himar duduk tengah nampak orang yang bukan orang duduk berjudi,
Orang duk menari dia di tepi laut, di bawah pokok. Alaman al-himar, penontonnya ialah himar, keldai. Patutlah keldai ni dia manusia, dia tidak akan menunjukkan aksi haram itu sekalipun di hadapan himar, tapi di akhirat sebaliknya. Hukum Islam jauh lebih mudah berbanding dengan syariat dalam Taurat. Dalam Taurat hukum Islam jauh lebih mudah berbanding dengan syariat dalam Taurat. Ia hanya mengharamkan berhubung kelamin, tetapi tidak melarang untuk tinggal dan makan minum bersama dengan isteri. Malahan diharuskan melakukan apa jua hubungan kecuali bersentuh. Itu tak boleh. Mubasyarah dipanggilnya. Mubasyarah ni sentuh kulit dengan kulit. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'taziru biizarin summa yubashiruha. Terjemahan, ada salah seorang daripada kami, kanat ihdana idza kanat haidan amaraha. Aisyah radhiyallahu anha memberitakan, katanya ada salah seorang daripada kami. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak menyebut siapakah orang yang seumpama kami, orang yang daripada kami bila turun haid. Aisyah sebutnya adalah seorang. Aisyah pun dia merasakan malu juga nak sebut nama orang tu. Boleh jadi madu-madu dia, boleh jadi juga kaum kerabat dia yang terdekat. Dia kata apabila ada salah seorang daripada kami ni, puak-puak kami lah, apabila turun haid, baginda menyuruhnya supaya memperkemaskan pakaian, kemudian baginda berhubung erat dengannya. Aisyah radhiyallahu taala anha melaporkan, Aisyah katanya, orang kami bila masa haid mereka tidak berpakaian tidak kemas. Berpakaian tidak kemas, lalu baginda menyuruh supaya memperkemaskan pakaian, kemudian baginda berhubung erat dengan isteri Nabi. Jadi apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, orang kami, katanya wanita pada zaman Nabi, kalau datang haid dia suruh kemaskan pakaian. Maknanya kalau tidaklah kerana haid, mereka tidak kemaskan pakaian. Bila Nabi masuk balik dalam rumah, kalau isteri dia ada, isteri dia pun tidak memakai pakaian kemas di rumah. Ini dia laporan Aisyah. Orang kita yang saya tahu, bila duduk di rumah paling tak kemas. Hak kemasnya ketika nak pergi pejabat, nak pergi tempat kerja, bukan main lah, dia sematnya kerja. Balik ke rumah tak semat. Patutnya di rumah semat. Pasal Nabi balik nak keluar, tutup muka semua sekali, jangan buka sama sekali aurat. Itu zaman Nabi. Tapi zaman sekarang ini lawan kepada zaman Nabi. Haram tu halal. Haramnya buka aurat. Tetapi ada ustazah kata, saya baca tengok dalam buka YouTube, menjawab soalan. Ini perempuan sebenarnya, bukannya soal jawab, bertanya, bukan tu.
masalah lain. Dia kata di rumah, dia kata berjalan, tak apa kata dia. Tak apa. Sebab kita datang daripada rumah, keluar. Duduk di rumahnya, pakaian dia mesti kemas, Nabi dulu. Isteri Nabi kemas. Jadi kalau di rumah tu kemas pakaian, di luar rumah pun katanya sama lah. Jangan dia belik situ. Luar rumah pun boleh pakaian, nak pakai bibir merah boleh, nak pakai mata hijau boleh, semuanya boleh. Jadi pasal apa begitu? Patutnya cakap betul-betul lah. Hak boleh, hak kita nak pakai, hak tak boleh pun kita nak lawan, silalah. Tapi di dunia kalau kita dah dapat di dunia, di akhirat tak ada lah bahagian. Ini diriwayatkan dalam riwayat Maimunah ni isteri Nabi radhiyallahu anha, kata Maimunah, riwayat Maimunah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu fawqa al-izari wa hunna huyyad. Terjemahan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung rapat dengan isterinya dari atas kain ketika mereka sedang haid. Ketika isteri sedang haid, Nabi SAW tak suruh para isterinya ini jauh, apalaginya pergi ke padang pasir, buang di sana. Buang beberapa hari mereka datang haid. Kemudian sudah selesai, habis tempoh dia, boleh balik. Aisyah radhiyallahu, Maimunah radhiyallahu anha pula menyampaikan, katanya waktu haid Nabi yubashir ini maknanya merapatkan hubungan dengan isterinya di atas kain, izar tu kain, wa hunna huyyat, sedangkan mereka itu masih haid. Itu hukumnya lihat di sini. Berhubung kelamin adalah satu perkara yang dilarang dalam Islam, tapi lain-lain daripada itu semuanya halal. Hatta berhubung kelamin pun di atas kain. Apa pula ini, tak pernah dengar atas kain ni. Inilah dia ni, fawqal izar yubasiru nisa'ahu fawqal izar. Nabi merapatkan hubungan dengan isterinya di atas kain, pakai wahunna huyyad, sedangkan mereka itu datang haid dan tempoh haid, kata Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini riwayat apa dia, tengok hak dulu sebelumnya, riwayat Muslim ni orang masyhur lah, tapi saya pun kadang-kadangnya ragu, dia kata Bukhari Muslim. Bercakap dua patah hadis Bukhari, hadis Muslim. Betulkah? Kalau betul ini sebut babnya, sebut bab dan sebut bab dan kitab dan babnya, angkanya. Itu lazimnya kalangan ulama hadis apabila meriwayatkan sebuah hadis yang sahih, mereka sebut bukan sahaja nombor hadis, tetapi kitab hadis itu kitab apa? Kitabul marda, misalnya kitabus salah, kitabul ju'alah, kitabu mesti sebut, kemudiannya raqamul hadis akan disebut juga. Tapi kalau disebut hadis Bukhari, hadis sahih, hadis Bukhari, itu gopoh sangat. Pasal apa? Kalau kita tak boleh cakap dengan sempurna, tak payahlah kita mengeliru orang. Orang pun bila kita katanya hadis riwayat Bukhari, mereka pun percaya hadis Bukhari tu. Dia pun senang bila nak cakap kepada orang lain dia kata hadis Bukhari juga, orang lain pun tenang. Dia dengar cikgu dia, ustaz dia sebutnya macam tu. Ustaz dia cakapnya boleh jadi serupa dia cakap tu. Sebut nama kitab, tak ada bab, tak ada apa, sebut hadis Bukhari. Mudah kan nak sebut begitu. Kalau ayat Quran pun tak boleh nak cakap. Nak sebut surah pun nampaknya tak berapa berani seorang ni. Tak berapa berani. Nak sebut kalau surah tu surah Al-Kahfi, boleh jadi ada orang boleh sebut surah Al-Kahfi. Surah Ar-Ra'd, surah Ibrahim, surah Yusuf, surah apa, payah sikit. Payah. Jadi kita seharusnya beramanah apabila menyebutkan hadis. Kalau hadis itu hadis Bukhari,
sebutlah kitab apa dia, kitab ataupun bab kitab dalam kitab hadis ini sebut kitab bukan nama kitab, nama bahagian di dalam hadis itu, dalam kitab hadis itu. Kalau kitabul marda, kitab penyakit, nak cari penyakit COVID, ada lebih, tapi dia tidak kata COVID dah, dia kata benda lain, dia kata tak ingat lah tu apa benda. Itulah setakat itulah dulu untuk pagi ini. Kemudian ayat hadis seterusnya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah katanya bainama hinggalah seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.